Kesatuan rakyat, kesatuan jiwa, kerajaan perpaduan. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan-perkembangan isu semasa, isu politik, dan isu-isu hangat di Malaysia pada hari ini. Jangan lupa teruskan bersama di dalam channel ini. Tekan butang like, share, dan subscribe channel ini untuk perkembangan terkini politik di Malaysia. Salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan semua. Satu berita yang gembira saya rasa untuk kerajaan perpaduan hari ini. Dikabarkan Muafakat Nasional akan bergabung dengan kerajaan perpaduan di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi sebelum kita meneruskan hujah hari ini, tolong tekan butang subscribe supaya kamu tidak terlepas perkembangan terkini politik dan isu hangat di Malaysia, khususnya daripada channel ini. Satu media telah melaporkan satu berita di mana Muafakat Nasional bersedia bekerjasama dengan kerajaan. MN ataupun Muafakat Nasional sedia bekerjasama dengan mana-mana pihak, termasuklah kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mungkin inilah yang dilakukan, keputusan yang sangat mengejutkan daripada Anwar Musa selepas beliau dilucutkan daripada UMNO. Presiden Muafakat Nasional Tan Sri Anwar Musa berkata, fungsi kerjasama itu walau bagaimanapun mesti sesuai dengan peranan Muafakat Nasional sebagai sebuah badan, bukan kerajaan NGO. Katanya, kita bukan hendak berebut kuasa. Yang hendak berebut kuasa itu biar parti politik lah, kawan-kawan kita, kata Anwar Musa. Beliau juga turut menyatakan kesediaan untuk bertemu dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada bila-bila masa jika diperlukan. Datuk Seri Anwar Ibrahim kawan baik sejak dari dulu lagi, katanya. Saya bersama beliau di dalam Pemuda UMNO. Apabila beliau dipecat daripada UMNO, saya antara pemimpin yang tidak pernah menyerang dia dan dengan cara tidak sopan ataupun agresif. Kami juga berjiran ketika di Bukit Damansara dahulu. Hubungan kami akrab sebelum dia dipecat. Kalau dia masih ingat, saya orang terakhir makan nasi di rumah timbalan Perdana Menteri, kemudian iring ke Kelantan sebelum beliau dipecat. Jadi adakah sekiranya mereka bertemu dan mengadakan satu gabungan Muafakat Nasional bergabung dengan kerajaan perpaduan? Apakah respon Zahid Hamidi sebagai timbalan Perdana Menteri di dalam kabinet kerajaan perpaduan, kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim pada hari ini? Adakah Zahid Hamidi akan menyokong keputusan Datuk Seri Anwar Ibrahim sekiranya Perdana Menteri mengalu-alukan kedatangan MN yang dilihat berhasrat untuk bekerja sama dengan kerajaan perpaduan? Katanya, prinsip saya tak mahu gaduh dengan pribadi dan dengan sesiapa, bukan dengan Datuk Seri Anwar. Begitu juga dengan Datuk Seri Zahid Hamidi, katanya pada sidang akbar di Ibu Pejabat Muafakat Nasional pada Khamis. Mengulas lanjut mengenai pemecatannya dari UMNO, Anwar berkata, beliau tidak akan membuat rayuan untuk kembali kepada parti itu kerana percaya bahawa pucuk pimpinan parti itu tidak lagi memerlukan perkhidmatannya. Saya telah membuat keputusan menurut Anwar Musa. Saya tidak akan merayu. Kalau nak merayu ini, kita kena tahu apa salah. Jadi kita boleh menilai yang betul dan salah. Kalau salah, kita merayu, katanya. Tapi saya ingat, saya tak tahu apa tuduhan saya tak dipanggil. Tak pernah diminta memberi penjelasan. Panggil secara sahabat pun tak ada, ujar Anwar Musa. Dalam sidang akbarnya, beliau turut menamakan 30 ahli Majlis Tertinggi Muafakat Nasional terdiri daripada individu berlatar belakangkan profesional, parti politik, NGO, pendidik dan juga selebriti. Ahli Majlis Tertinggi Muafakat Nasional termasuklah bekas ahli parlimen Tanjung Karang Tan Sri Noh Omar,
pemimpin Parti Bangsa Malaysia Datuk Zuraida Kamarudin, Profesor Madya Datuk Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz, manakala selebriti Datuk Jamal Abdillah dan Datuk Izlan Yusof jelas beliau, dan difahamkan Muafakat Nasional kini mempunyai 20,000 ahli berbilang bangsa dan agama sejak keahliannya dibuka bulan lalu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya ahli Majlis Tertinggi MN yang dikabarkan terdiri daripada ahli parlimen dan juga satu nama pemimpin Parti Bangsa Malaysia Datuk Zuraida Kamarudin yang dikabarkan akan menyokong kerajaan perpaduan, akan masuk dalam kerajaan perpaduan, memberikan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi apa komen anda? Zuraida Kamarudin sekali lagi akan bekerja sama ataupun sekali lagi mahu membuat satu kejutan lagi di dalam kerajaan perpaduan. Dan Tan Sri Anwar Musa telah membuat satu kenyataan bahwa mereka datang ke sana bukan untuk berebut kuasa ataupun apa-apa. Beliau juga turut menyatakan kesediaan untuk bertemu dengan Perdana Menteri. Jadi adakah Muafakat Nasional akan diterima dalam kerajaan perpaduan? Dan 30 menurut kenyataan daripada Anwar Musa, di mana 30 ahli Majlis Tertinggi MN yang terdiri daripada individu berlatar belakangkan profesional, politik, NGO dan pendidik serta selebriti akan bergabung dan menyokong kerajaan perpaduan. Dan rasa-rasa apa jawaban daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim? Anda boleh komen di bawah dengan berita hari ini. Teruskan bersama dalam channel ini supaya kamu tidak terlepas perkembangan terkini politik daripada channel ini. Salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan semua. Satu perkongsian yang saya nak kamu juga tahu, darurat boleh berlaku bila-bila masa sahaja. Pasti anda terkejut melihat tajuk dan thumbnail berita ini, video hari ini. Ini sangat mengejutkan dan boleh berlaku di Malaysia sekiranya. Hari ini satu kejadian mengejutkan di mana sebuah negara, ini bukan Malaysia yang darurat, tetapi ini pasti mengejutkan rakyat Malaysia. Sebuah negara antara 12 negara yang bebas di Amerika Selatan, yaitu Peru. Protes kian memuncak. Peru akhirnya isytihar darurat. Peru mengisytiharkan darurat selama 30 hari di seluruh negara. Ekoran protes yang kian memuncak menyaksikan 7 orang terkorban selepas Kongres menyingkirkan bekas Presiden Pedro Castillo pada minggu lalu. Darurat telah diisytiharkan di seluruh negara disebabkan perbuatan vandalisme dan keganasan, kata Menteri Pertahanan Alberto Otarola pada Rabu, lapor agensi Anadolu. Kerajaan juga sedang meneliti sama ada akan mengisytiharkan perintah berkurung atau sebaliknya. Castillo juga telah didakwa dan ditahan minggu lalu selepas percubaannya untuk membubarkan parlimen, dan penyingkiran beliau telah mencetuskan protes. Untuk pengetahuan kamu, Peru adalah negara Peru berkongsi sempadan dengan Brazil dan Ekuador dan beberapa negara lain. Saya tak berapa ingat, mungkin Bolivia dan beberapa lagi negara yang lain. Penunjuk perasaan telah menyekat jalan dan mengganggu lalu lintas di sepanjang lebuh raya Pan Amerika Selatan yang menghubungkan Peru dan juga Chile. Tentera telah dikerahkan untuk melindungi tempat awam di seluruh negara, kata Otarola. Menurut Kementerian Kesihatan, sekurang-kurangnya 47 orang telah dimasukkan ke hospital akibat protes yang berlaku di Lima, Apurimac, Huancavelica, dan Arequipa. Penyokong Castillo menuntut beliau dibebaskan dan pilihan raya baru diadakan. Minggu lalu juga seorang hakim yang mengarahkan Castillo ditahan selama 7 hari, tetapi pendakwa raya pada Selasa telah memfailkan permohonan untuk menahannya selama 18 bulan atas tuduhan memberontak dan konspirasi. Dalam surat yang dimuat naik di Twitter, Castillo menyeru penyokongnya berkumpul di pusat tahanan di Lima
tempat beliau ditahan. Castillo juga menyifatkan apa yang berlaku sebagai rampasan kuasa dan menuduh Peguam Negara Patricia Benavides sebagai dalangnya. Meskipun Presiden baru Dina Boluarte mencadangkan untuk mengadakan pilihan raya pada April 2024 dan bukannya pada April 2026, beliau gagal meredahkan ketegangan yang semakin memuncak di negara Amerika Selatan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua, protes kian memuncak di Peru dan mereka telah istihar darurat. Jadi ini sangat mengejutkan rakyat Malaysia. Jadi apa komen Anda berita luar negara hari ini? Anda boleh komen di bawah. Teruskan bersama di dalam channel ini.